saya agak agresif sedikit lah dengan blended learning ni, kerana kalau kita tengok tahun ni saya ada 10 kursus berkenaan dengan blended learning. Tahun-tahun sebelum ni kita buat 2 kali saja, iaitu ikut semester 2 kali. Masa tu kita panggil by faculty numbers, jadi satu fakulti dapat 2 orang saja sebab kita ada 30 je. Untuk kali ni saya buat agak agresif di mana saya go to the faculty. Cuma tahun ini mungkin FTMK agak ni sebab ke depan, jadi you all terpaksa keluarkan bajet sendiri. Kalau nak ikutkan sebenarnya kita boleh bekerjasama. Bajet tu datang daripada FTMK, daripada PSTP makan, tapi you all sediakan orang dan tempat. Seperti PUBI lah. PUBI sekarang ni buat adalah kami keluarkan bajet, surat daripada kami, kita buat surat kerjasama. Mereka panggil lah 30 orang daripada PUBI, kerana saya rasa strategi begitu lebih efektif. Kerana saya akan dapat lebih ramai daripada ahli members fakulti tersebut dan pusat tersebut berbanding bila PSTP buka yang setahun sekali tu, patut setahun 2 kali tu. Kan kita buka tu info UTM kan, maknanya nanti fakulti dapat 2 orang je lah, dapat 2 orang saja. Jadi tahun ni saya buat hari tu dedicated untuk jantan kuasa e-learning, ketua dia dan 2 orang lagi saya kata saya panggil untuk saya spray. Lepas tu Dr. Nurhayati buat parallel, tapi yang itu di open macam tu. So now the next stage adalah saya buat, saya kata saya akan tackle ke fakulti terus. Okey, carikan saya 20 orang minimal, saya akan datang. Okay, itulah strategi saya kali ini untuk menerangkan apakah yang dinamakan dengan blended learning ni sebenarnya. Nah, untuk hari ini saya tak akan ajar macam mana menggunakan tools. Saya rasa tool ni semua orang dah tahu pakai. Kita dah every semester kita dah tahu tool. Tetapi apa yang penting adalah oleh kerana kita sudah nak melaksanakan blended learning ini, kita nak kena buat self reflection balik. Adakah selama ini blended learning status yang Dr. Zariah sebut tu tadi sebenarnya betul ke sebenarnya kan? Itu ke nama blended learning ni. So sebenarnya dalam blended learning ni sebenarnya kita kena tengok dia pada 2 perkara lah. Pada 2 perkara. Ini yang saya rasa semua orang mungkin tersilap ke ataupun mereka mungkin maklumat itu tak sampai. Bila kita kata tentang blended learning ni, dia ada 2 benda yang kita kena tengok. Yang pertama adalah dari segi sistem status kita. Ya, setiap semester tu betul tak dia dah capai blended? Itu satu. Itu lebih kepada sebenarnya pelaporan sahaja di peringkat PSTP. Tetapi dari segi pelaksanaan itu sebenarnya sistem itu kita tak boleh detect pun. Saya tak boleh detect contohnya hari ini, saya tak boleh detect pun sebenarnya sama ada contohnya Encik Kamal buat blended. Saya tak boleh detect. Apa yang saya boleh detect adalah sistem status sahaja, iaitu itemize dia. Kita panggil 1, 7 berapa? 3, 2. Itu saja yang saya boleh detect. Tapi selain daripada itu saya tak boleh detect. Contohnya lah, kalau contohnya macam Puan Norazin buat hari ini blended, you nak laksanakan blended kelas, saya tak boleh nak monitor sama ada pelaksanaan blended itu berjaya atau tidak. Sebab sistem tak boleh detect. Itu lebih kepada individu itu sendiri. Jadi hari ini, untuk tahun ini saya dah tak tekankan kepada tools dah. Saya nak tekankan kepada pelaksanaan di kelas. Jadi bila kita cerita tentang blended learning ni pula, kita tak ada lari daripada kita panggil dia flip classroom. Jadi flip classroom tu saya duduk dekat bawah blended tadi. Flip classroom itu pula dia ada 3 part, iaitu before, during, after. Before the class, apa budak buat? During the class, apa budak buat? After the class, apa budak buat? Itu dipanggil flip learning. So itu sebenarnya kaitan dia antara blended dengan flip classroom itu tadi. So saya go through baliklah sampai ayat itu tadi. So let me go through one by one dulu lah untuk pemahamannya. So dia adalah lebih kepada approach. Jadi orang selalu salah. Itu saya naik atas sampai kat pejabat TNCA sampai ke NC pun dia tak faham MOOC dengan blended. MOOC blended ni saya kata itu adalah 2 benda yang berbeza. Saya kata MOOC itu adalah saya kata platform massive open online course. Khusus yang 100% kita laksanakan secara online, kita panggil MOOC. Tetapi konten-konten yang kita bangunkan dalam MOOC boleh juga kita gunakan untuk sebagai blended. Kalau kita tak nak laksanakan dia secara massive open online. Cuma bezanya massive open online itu khususnya adalah khusus yang dibuka kepada semua orang, you tak ditutup. Itu baru kita panggil massive open online. Open maksudnya kalau you dah declare khusus itu seperti massive open online, sepatutnya you buka kepada orang ramai. Itu bezanya. Tetapi bila kita kata blended itu adalah sebenarnya delivery. Dia dah 2 benda yang berbeza. Tapi dia orang pun tak faham. Tu yang saya
kat atas tu saya, bila mesyuarat JKT SPA tu saya ulang balik dua benda ni. Saya kata you have to remember, MOOC dengan blended itu adalah dua benda yang mesti dibincangkan secara berasingan. jangan dicampur. Saya kata macam tu ya. So, kalau kita tengok blended learning is an approach to education that combine. Blended ini tidak boleh dibuat 100% online. Tidak boleh. Never ever think bahawa blended itu boleh dibuat 100% secara online. Sebab tu dinamakan blend. You blending between, saya kata, apa dia? Face to face dengan online learning. Kan? Itu maksudnya. Right? So, itu kita kena tengok. So, maksudnya, kalau kita kata face to face tu, kita panggil brick and mortar lah. Brick and mortar tu maksud ada classroom, biasa itu brick and mortar lah. Maksudnya kita ada face to face lah ya, brick and mortar. Tapi bila kita kata blended itu, dia mesti ada kombinasinya daripada itu. Okay? So, how many percent we can blend? Ini pun jadi confused sebab selama ini, kita kalau tengok dalam ULearn system status, kita go by minimal. Minimal 30%. Dah capai dah. Dah capai 30%. 1732 capai dah, kan, capai dah. Tetapi sebenarnya kita dan saya selalu cerita benda yang baik berkenaan blended ni. Imagine lah kalau contohnya satu hari macam saya cerita tadi, tiba-tiba macam dekat Universiti Melaya ni tu dia mula lewat 2 minggu. Universiti Melaya mula semester lewat 2 minggu kerana COVID tu. Apa yang mereka buat? Mereka laksanakan blended. Selama 2 minggu kelas tu, mereka arahkan semua pensyarah melaksanakan blended di dalam kelas. Tapi oleh kerana memang subjek-subjek mereka dah online, maka mereka tak ada masalah lah. Blended. Kan? Okay? So, jadi sebenarnya minima kita daripada student learning time dia adalah 30%. So, kalau 30% daripada 14 minggu, berapa agaknya? Kalau kita ada 28 jam. 2 jam kali, kita ada 4 jam, 4 kali 14. Berapa? Kita ada 2 jam, 4. Kita minimal lah kita ada kan, berapa minimal. So, maksudnya kalau kita kata kita nak blendedkan pada kuliah saja, paling kurang 30% kuliah tu 3 kali. Kita boleh tak hadir, kita boleh buat online. Okay? Tetapi sebenarnya kita jarang menggunakan opportunity itu untuk kita tak hadir kelas. Sebab kita ini tadi yang buat 80% lah. Model yang buat. Sem lepas saya buat 60%. Atau ada mekanisme yang kita menilaikan benda tu berkesan atau tidak? Okey, so kita tengok sama Mandarin lah, MOOC Mandarin 100% betul. Itu dah tak blended dah. MOOC Mandarin tu 100%. Walaupun pelajar itu dia tak ambil CTM, Credit Transfer MOOC, tetapi subjek Mandarin sekarang dah tak ada kelas dua-dua. Itu 100% fully. Apa Mandarin? Mandarin. Bahasa Mandarin tu sebenarnya dah tak ada kelas Tak ada face to face. Memang jadualnya ada, itu adalah jadual sahaja. Tetapi pelaksanaan kuliah ada 100% online sebenarnya. Tak ada sebab pelajar, tak. Dia sebab dia macam ni. Walaupun dia secara online, ada juga budak kena masuk makmal sendiri. Lecturer tak ada kat dalam. Sebab tu kuliah tu, jadual tetap kena ada. Jadual tak boleh dibuang. Kan? Sebab dia kena ingat macam ni. Bila kita melaksanakan online learning sebenarnya, pensyarah itu sebenarnya kerja dia lebih banyak dekat behind tu. Kenapa? Contohnya hari ini, you buat blended tetapi you ada online chat, real time chat. Lecturer ni, dia kena chat dengan student tau sebab dia kena real time. Itu yang semua orang tak faham tu, dia ingat alam. Saya ingat lagi, minggu lepas saya pergi JKTS, HCA. Bila saya sebut bila Dr. Fahmi kata, kita laksanakan blended lah kelas tu. Ada seorang dekan ni, against, dia kata kalau macam tu pensyarah, dia kata tak buat kerja lah. So saya jawab, saya kata, pensyarah memang nampak tak buat kerja, tapi behind dia duduk ni dengan dia control student masa student tengah blended ni, saya kata tengah chatting ni student ni dengan student ni. Kan? So nanti saya akan bagi analogi contohnya macam mana sebenarnya blended tadi tu berlaku. Apa ini? So jadi sebenarnya ni kita boleh pergi maksimum 80. Sebenarnya 80 ini sudah fully online. Itu yang Mandarin buat lah. Cuma Mandarin dia gunakan MOOC, Massive Open Online Courses Platform. Sebab dia massive, budak kita boleh ambil, budak UTMP pun boleh ambil Mandarin kita. Macam tu. Kan? Tetapi sekarang internally mereka gunakan MOOC platform lah sebab dah dibangunkan. Dia lah macam sistem multimedia lah. Sepatutnya dah tak payah dah buat kat ULearn tu balik. Pakai je konten dalam ULearn tu jadikan blended. Setiap semester you gunakan, cuma you nak blendedkan yang mana?
Kan sebab dia penuh kan, complete. Dan saya tengok sistem multimedia, makmal pun complete dalam tu rupanya. Dah ada. I check sebab sekarang kita nak move kepada EDEC. Semalam saya check dengan Azmi, ada rupanya kuliah step by step. Dah ada. Jadi kenapa nak susah-susah payah buat nota je, kata dah ada. Balik pakai je next sem, tak nak pakai online, fully online. Buat blended berapa persen nak buat? Buatlah. 30%, 40% gunakan tu. Okey, untuk hari ni cakap ni dia. Platform Ulearn dia. Okey, minggu keempat gunakan dekat MOOC ni platform. Kan, kalau face to face, you masukkan face to face sendirilah. Kan, sebab banyak subjek kita, contoh subjek IT security, database, semua dah dibangunkan je tu. Tapi tak digunakan kontennya. Itulah, rugilah dah. Bila kita dah buat penat-penat, lepas tu dibayar pula tu. Dapat bayaran dulu. Orang yang buat itu MOOC tu? Ha? Tak tahu siapa yang buat tu. Belum, sebab hari tu saya baru je sign dokumen pembayaran. Ramai ada dapat beribu tu. 4,000. Nak bangun kamu pun dapat RM4,000. That's right, itu saya kata tadi. Itu dah susah-susah buat tapi tak dibayar. Sayanglah lah. Okey, jadi dari segi ni adalah content learning tu mesti 80% lah. We can go up. Now, semester lepas, okey, sebenarnya untuk blended ini saya secara asalnya saya sudah gunakan dekat 3 tahun tanpa pengetahuan orang lain. HCI, sistem multimedia, saya sudah gunakan blended lebih daripada 30% sebenarnya. Cuma saya tak declare pada orang lain. Orang tanya saya, boleh ke tak declare kat orang lain buat? Saya kata sebab dasar pembelajaran UTM dah benarkan saya buat. Kenapa saya tak nak buat? So jadi apa saya buat adalah bila saya dapat kalender akademik tu, saya check mana satu kelas saya jatuh pada public holiday, itulah yang saya blendedkan. Jadi saya tak perlu ganti kelas. Sebab tu saya tak risau nak pergi ganti kelas, saya tak perlu risau nak cari bilik kuliah, nak buat midterm. Saya semua buat online. Saya okey kelas tak adalah saya ganti sebab PTG dan PTS sudah berada di dalam. Okey, di sini kita boleh masuk dekat sini. Oops. 2016 semua. Cuma mungkin kita terlepas pandai. Kita cuma terlepas pandai. Okey, dekat sini boleh baca petulisan tu dekat dalam muat turun. Ini dia. Dasar garis panduan di pembelajaran UTM, PUU. Edition LPU Senat dah luluskan. Ada 2. Satu dipanggil PTS, satu dipanggil PTG, iaitu pembelajaran teradun sokongan. Now, apa bezanya? Saya akan cerita kejap lagi. Dan satu lagi adalah PTG. Sudah ada dalam tu. Sudah. So jadi kalau ditanya oleh dekan, ditanya oleh ketua jabatan, kenapa you tak hadir kelas, kenapa you buat, sebenarnya you kata inilah dia. Dah ada. Dekan ataupun ketua jabatan sebenarnya dah tak boleh dah untuk question sama ada you tak datang kelas kalau dilaksanakan secara betul. Sebab ini sudah diluluskan oleh Senat pada kertas pada 2016. Alright. Situ Right, kita tengok. Now, type of blended learning. Saya sebut PTS dengan PTG. Blended learning as a supporting delivery on top of 14-week face-to-face delivery method. Maksudnya, semua yang berbahagia, doktor, tuan-tuan dan puan, you tak boleh, kalau you kata saya nak declare PTS, saya tak boleh cancel kelas. Kalau you cancel kelas, you kena ganti kelas face-to-face 14 minggu. Dan Ulearn yang you tambah dalam tu sebagai sokongan sahaja. Tidak boleh menggantikan kelas langsung. Itu PTS. Ni terma ni kena faham PTS Tetapi PTG, blended learning as a replacement for some of 14-week face-to-face delivery method without you cancel atau ganti kelas. Tak perlu ganti kelas. Itu yang dipanggil PTG. Now, tahun lepas JPT sudah pun present kertas kerja kepada Ministry of Education, dah diluluskan. Nanti saya boleh share dia punya slide dia yang dibentangkan oleh Datuk yang dulu pengarah yang lama, bahawa kementerian sudah mengarahkan bahawa universiti tidak boleh menggunakan PTS anymore.
Ini yang dia nak. Ya, kakak. So cuma Dia akan apa comply dengan ISO. Bila kita nak comply. setelkan- ISO sudah ditukar. setelkan dia punya Oh, ISO attendance. dokumen sudah ditukar pun. Saya yang menukar dokumen tu dah diluluskan oleh Senat pun. Ya, dokumen ISO tu sudah ditukar sebenarnya, ada perubahan dah. Sebab Dari segi attendance. tahun lepas, yes, tahun lepas. Dari segi attendance dan juga kalau tengok dari segi laporan keadaan pelajar tu. Sebenarnya sudah ditukar. Benda tu saya dah buat tahun lepas bersama dengan PPSKR. Bulan dah di-endorse oleh Senat pun. Bulan 9 tahun lepas. Itu adalah satu hari bengkel yang saya beritahu diorang lah. Cuma dalam sistem attendance PPPA tu, pusat komputer, dia tak tukar lagi. Sepatutnya kat situ ada satu lagi sistem dipanggil blender. Bila letak blender je patut dia tukar terus menjadi BB. Cuma dia orang tak ubah tu lagi je. Jadi you kena buat manual dekat report tu, you print yang tak ada hadir tu, you letak aja pakai tangan dulu BB. Sebenarnya sudah di-endorse ya. Jangan risau. Tetapi ada caranya tu. Kalau kita nak declare dia blended, sebab blended ni kita tak boleh capture attendance. Tu nanti saya nak cerita macam mana nak capture attendance melalui blended tu. Nah, so how to decide? Ini sebenarnya bagi saya adalah cara paling mudah lah. Kadang kita macam mana? Macam tadi kan Encik Suhaizan tanya, macam mana kita nak declare blended, berapa persen nak declare blended ni? Sebenarnya ini terletak pada kita, diri kita sendiri. Apa orang kata your own confidence. Saya tak boleh nak bagi jawapan. Tetapi saya selalu suggest kepada pensyarah, senang je saya kata. Kita dah gunakan minima pun every semester sepatutnya. 30% tu minima. Tak lari sepatutnya. Sebab tu sepatutnya blender tu Dr. Zahriah. Dengan bahasa dia yang cantik tu dah belum tu. Itu sebenarnya dia nak you buat minima. Buat minima. Okay? So jadi berapa persen kita nak buat? Depend on what you believe lah. Tapi saya ada bagi suggestion yang paling baik kepada semua orang. Untuk year 1 saya kata pergilah minima. 30% maksudnya 3 kali kuliah tu you cancel lah dia dan you buatlah online. Minima. Buat minima tahun 1. Terutamanya budak diploma kan, tahun 1 kan, subjek sistem multimedia Puan Ali ni. Tapi saya buat 40% lah SEM Puan Ali. Boleh, budak boleh buat. Tetapi ada kaedah dia rupanya nak buat. So saya boleh monitor student itu tadi dari segi macam mana saya monitor. Nanti saya tunjuk macam mana sebenarnya saya boleh monitor student tadi. Makmal, saya tak buat face to face. Saya tengok hasil dia macam mana. Contoh. Okay. Year 2 courses, takkan nak pergi 30% kan. Budak tadi dah tahun 1, dia dah faham blender tu macam mana kan. Kita naikkanlah sedikit independent learning dia. Maka kita pergilah lebih kurang 40 to 45%. Ataupun up to 50%, no problem. Sebab budak dah biasa dah. Saya tahu dah. Kalau dengan Dr. Zulisman ni, sebab saya dah tak ada teaching plan. Dah tahu dah Dr. Zulisman. Ni minggu ni memang tak ada lah ya. Tengok Yulen dia. Buka Yulen. Oh my god. Dia minta saya buat macam ni lah. Submit pula tu. Kena submit pula tu. Macam tu. So kita kena. Bila masuk ke year 3, kita dah boleh pergi up to 80%. Sebenarnya. Kita dah benarkan dia pergi ke up to 80% daripada SLT. Kalau 80% daripada SLT, kalau subjek tu 120 jam kredit, berapa kan? 95 jam SLT. Banyak kan? Banyak. Banyak. Lepas tu bila fikir, boleh ke nak buat ni? Kan dekan kata saya tak masuk kelas, KJ saya kata saya tak masuk kelas. Bukti kena ada lah. Buktinya itu di mana? Bukti itu tadi di dalam Yulen tadi itulah. Dalam Yulen tadi itu buktinya. So hari ini saya tak nak cerita pasal tu. Saya nak cerita Yulen tu macam mana kita nak create. Ini buktinya. Saya buat. Okay. Ini satu lah yang saya kata beza tadi, learning and MOOC ni. Ada bezanya. MOOC ni platform sahaja. Where content that we created are placed or curated in an open platform. Jangan salah Blended itu adalah lebih kepada delivery method. Jangan salah. Inilah selalu orang ingat blended MOOC benda yang sama. It's a totally different thing. Ini sampai peringkat atas, sampai peringkat orang atas pun tak faham apa itu MOOC, apa itu blended. Sebab tu bila bercakap saya kata sekarang ni kementerian ubah perkataan, dipanggil flexible learning. Flexible learning, kenapa dia kata bila saya cover perkataan flexible learning tu biar orang ingat flexible learning tu maksud semuanya jadi fleksibel. Dari segi assessmentnya fleksibel, dari segi orang kata cara kita mengajar fleksibel. Kenapa? Bila kita terlalu jadi macam ni orang dah confused dah. Kita panggil flexible learning je lah. Jadi flexible learning tu satu hari
tiba-tiba ada satu era baru, IR 4.0 dah habis, orang masuk 5.0, maka you fleksibel lagi lah itu maksudnya. So that's why now saya suka guna perkataan flexible learning. Terpulanglah pada kita nak determine what kind of flexible is going to be. Biarlah, tak apalah. Itu saya kata panggil je flexible learning. Blended learning itu sebahagian dari flexible learning. Belajar secara fully online itu consider as a flexible. Tapi kalau satu hari budak belajar pakai mixed reality, pakai headset je kat dalam duduk tu, tapi dia boleh masuk kat kuliah kan, dia rasa macam kuliah dia jumpa. Siapa pernah pakai Oculus Quest? VR headset. Siapa ada? Saya ada. Saya baru je beli. Saya boleh login kepada dalam saya punya Facebook. Ada satu apps ni dipanggil nanti bila saya masuk login, saya boleh nampak orang-orang lain real time, dia duduk kat situ dengan figure dia, dengan karakter dia, dan saya boleh berkenalan dengan dia, orang daripada India, daripada ini, dan saya belajar dengan dia. Banyak perkara. Itu is mixed reality lah. Belajar secara virtual, duduk tapi kelasnya sama. Duduk kelas, ada papan, ada conteng, dia pun boleh tengok, boleh react. Walaupun saya tak berjumpa dengan dia, tetapi the feel of being there is there. Nanti saya akan tunjuklah, saya akan bawa orang kata VR headset ni sebab Dr. Sakinah nak suruh saya bawa saya punya VR headset Oculus Quest tu untuk stand. Jadi saya akan tunjuklah demo satu hari macam mana nak gunakan tu, dan kita boleh jumpa orang lain di dalam secara virtual, belajar secara virtual, discuss lah tu secara virtual lah tu. That is the best part. Itu namanya flexible learning. So, pembelajaran teradun gantian ni kata PTG. Yang ni yang saya tekankan. Saya galakkan semua sudah mula pergi ke PTG, no longer PTS. Now, kita kena faham, sebagai seorang pensyarah, you ada 8 perkara nak kena buat dalam setahun.